Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, anda bersama dengan saya Im Safi Ahmad dalam Waalaikumsalam para penonton. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini terbuka TV Al-Hijrah dan menonton Waalaikumsalam. Tajuk yang cukup menarik untuk kita hayati, untuk kita renungi, dan juga dalam Waalaikumsalam insya-Allah kita nak bawakan kepada anda semua para penonton satu muhasabah sebagai terapi jiwa supaya saat nanti bila kita hampir dipanggil pulang, kita penuh dengan kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita telah muhasabah diri kita atas apa yang telah kita lakukan. Pastinya hari ini barangkali kita keletihan, kita letih, kita sesak dan sebagainya. Insya-Allah moga Allah berikan kelapangan kepada kita dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan esok kita nak buat lebih baik daripada apa yang telah kita lakukan hari ini insya-Allah. Pada hari ini para penonton kita nak cerita berkenaan dengan wahai anak berbaktilah. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, pengurusi Musalla Ar-Rawdah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, bila cakap berkenaan dengan berbaktilah. Berbaktilah ni Ustaz, bukan kita kata. Bukan para motivasi semua yang saja yang kata. Bukan, tetapi berbaktilah kepada ibu bapa ni adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya wajib, bukannya sebab nak berbakti kepada ibu dan ayah ni sebab mak kita jaga kita. Sebab mak kita lahirkan kita. Sebab mak kita dah bagi duit pusaka dia kat kita. Betul. Tapi ini adalah kewajipan sebagai seorang anak untuk berbakti kepada ibu dan ayah. Para penonton, mari kita lihat surah Al-Isra ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Jadi ketentuan Allah dalam Al-Quran para penonton, ibu ayah adalah insan yang wajib disayangi dan dihormati. Jadi perintah berbuat baik pada ibu bapa ni diletakkan dekat dengan redha Allah Ustaz. Berbakti bukan hanya semata kebaikan mereka, tapi adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, banyak yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Satu ayat je kan? Satu ayat banyak boleh kita ambil. Banyak yang kita boleh ambil daripada satu ayat ni Ustaz. Apa lagi? Indakal kibar. Ya Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa baraka wa azzam wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'a ilmullah. Amma ba'd. Saja panjang. Ambil nafas. Tuan-tuan semua, indahnya kalam Allah ayat 23 kan, surah Al-Isra. Allah menyebut wa qada rabbuka, dan Allah telah tentukan. Qada ni bukan qadar atau kita kata qada al-qaun ni, bukan, ni qada asy-syar'i. Maksudnya hukum syarak menyebut bahawa selepas kita tidak menyembah selain daripada Allah, wa bil walidaini ihsana, Allah menetapkan kepada kita iaitu kita hendaklah buat ihsan. Ihsan ni, Allah menggunakan perkataan ihsan ni ialah kebaikan yang sempurna kepada ibu dan ayah kita. Bukan sekadar kebaikan biasa. Kalau saya buat baik kepada Amy, itu kebaikan yang biasa. Tolong nak balik, sekarang ada kereta tak ada, tumpang kereta saya. Itu kebaikan yang biasa. Lagi pinjam duit RM5,000. RM5,000 itu macam biasa lagi. Tapi bila sebut kebaikan atau ihsan kepada mak ayah, dia luar biasa. Maknanya kita melakukan suatu kebaikan yang tanpa ada batasnya kepada ibu dan ayah kita. Cantiknya Allah sebut wa bil walidaini ihsana, okey, imma yablughanna indakal kibara, jika sekiranya mereka ni sampai usia tua. Kenapa Allah sebut usia tua? Biasanya tua inilah ketika mak dan ayah tualah pada ketika itu biasanya berlaku penderhakaan kepada mak ayah.
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, seorang ke atau dua ke sekali, mak atau ayah atau dua-dua sekali dalam jagaan kita. Maknanya mak ayah ni nature lah kita kata. Bila sampai usia tua tak larat. Jalan pun tak larat, nak kena pimpin. Apa lagi? Bila dah tua. Bercakap pun kencing berak, nak tak terjaga. Bercakap pun tak berbutir, kata orang tu. Nak menyebut sesuatu perkataan pun susah. Dia punya nak recall balik lambat. Jadi bila dah tua dalam jagaan kita, pada ketika kita Allah ingatkan pada kita, ingat bila mak ayah dah tua, ingat-ingat pada ketika itu. Sebab kalau mak muda, kita tak berani. Ayah muda lagi tak berani. Ayah tengah gagah kuat, ganteng lagi, berani kita lawan? Tak berani. Tapi bila mak dah tua, ayah dah lemah, berjalan pun pakai wheelchair ataupun pakai tongkat, pada ketika itu, dalam jagaan kamu, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu kata Okey. Allahu akbar, ni dipanggil diqqatul lughah, kehalusan bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Sampaikan Allah kata jangan kata ni dia sebenarnya dia ada implikasi hukum dia. Okey. Ada di kalangan ulama tafsir sebut ada dilalatul mantuq dengan ada dilalatul mafhum. Dilalatul mantuq ni bermaksud apakah dalil yang disebut. Pertama sekali bila dalil sebut, mana tak boleh kata lah. Dilalatul mafhum, apakah dalil yang fahaman di sebalik itu yang tidak disebut. Ada 3 pula. Contohnya dipanggil mafhum musawi atau mafhum musawa. Kefahaman yang sama. Kalau tak boleh sebut, apa lagi yang sama dengan apa lagi? Apa lagi? Tak apa-apa. Macam contohlah. Itu dipanggil mafhum musawa atau mafhum musawi. Mana kefahaman yang sama. Mana tak boleh sebut benda yang sama. Yang kedua, mafhum adna. Kefahaman yang lebih rendah. Yang lebih rendah maksudnya apa? Kalau tak boleh cakap dengan ayah dengan kata-kata dengan anak pun tak boleh. Mana tak boleh herdik, maknanya kita mana kita kata apa macam kita sergah anak kita pun pada dasarnya kalau mak dengan ayah tak boleh, anak pun jangan kasar sangat maksudnya. Maknanya jangan kasar lah maksudnya. Tapi sebenarnya bukan nak marah pun, saya saja tu. Dan satu lagi dipanggil mafhum yang lebih tinggi. Kefahaman lebih tinggi maknanya kalaulah kita kata kepada mak kita tak boleh. Kalau kita kata lebih panjang pada tu, mak ni tak apa-apa. Dah tua ni payah pula. Itu lagi besar dia punya tu. Dan juga mafhum adna juga, kefahaman yang lebih rendah juga bermaksud kalau lah tu tak boleh sebut, apa agaknya yang selain pada yang tak boleh, yang lebih ringan. Maknanya kita buat muka. Tak ada apa keluar perkataan. Contoh. Maknanya itu lebih rendah daripada kita berkata tapi tetap tidak boleh pada mak kita. Allahu Akbar. Ustaz Im kan kalau baca ayat ni yang sedih rasa. Sebabnya kita yang jaga mak. Kadang-kadang kan rasa macam orang yang tak jaga tu agaknya dosa dia tak banyak kot. Tapi itulah macam mana nak buat. Kita yang jaga, mungkin kita yang banyak dosa, tapi takkan tak jaga pula. Tapi tak tahulah betul ke tak kan. Kadang-kadang ayat yang ke-24 ni seperti memujuk para penonton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ayat yang ke-23 tadi, ayat yang ke-24 itu adalah doa, dan ayat yang ke-25 yang merasa memujuk. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang terpendam dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Kadang-kadang minta, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Kasar dia memang kasar, Ustaz tahu tak? Tak tahulah alasan. Ini memang orangnya kasar. Tapi bukanlah kita nak berkasar. Tapi itulah, semoga Allah ampunkanlah dosa kita. InsyaAllah. Para penonton, kita nak sambung lagi. Wahai anak, berbaktilah.
Para penonton, kembali kita dalam berbaktilah kepada ibu dan ayah. Saya sebenarnya baru-baru ini saya dapat satu mesej. Ada orang tanya Ustaz. Dia kata macam mana dengan keadaan dia. Dia rasa bersalah. Bila jaga mak bapak yang dah tua, especially tak sihat, sepatutnya menjadi lubuk pahala. Tapi entahlah, rasa terderhaka. Rasanya mungkin nak kena ruqyah kot, dia kata. Apa yang saya jawab kat dia? Ini adalah salah satu benda yang boleh kita pegang. Ustaz Naim betulkan saya kalau salah Ustaz. Ada satu hadis yang saya bacakan maksudnya. Dia punya perkataan bahasa Arab dia raghama anf summa raghama anf thumma raghama anf. Kehinaan. Baginda ditanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Apa Rasulullah jawab? Siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya yang sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya asbab masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Takut-takut Ustaz. Kita dah ada, jangankan membawa kita ke syurga, tapi takut-takut membawa kita ke bukan syurga pula. Jadi Ustaz, bila kita kadang-kadang bila kita dah ada mak dan ayah ni, sebab tu dalam ayat ni Allah khususkan umur tua dan dalam jagaanmu. Takut-takut kadang-kadang kita ni termengumpat mak kita. Mengumpat dengan adik-adik kita. Mak ni gitulah, ginilah, itulah apa dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita nak menjaga kita supaya tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh daripada pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan berbakti kepada ibu dan ayah kita. Susah Ustaz, bukan senang Ustaz, susah. Betul. Macam mana Ustaz? Betul. Cerita kebaktian kepada ibu ayah satu cerita yang sangat panjang kalau nak nak diwacanakan. Tak selesai masalah dunia sebenarnya. Semua kita ni ada ibu dan ayah. Apa yang saya nak pesan pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, puan-puan semua penonton pada malam ni, walau apa pun kesalah kita, walaupun apa salah mak ayah kita pada kita, cuba kita berlapang dada untuk mudah memaafkan pertama sekali maafkan diri kita dulu atas keterlanjuran kita yang pernah kita buat pada mak, dan bermula daripada memaafkan diri itu, insya-Allah kita akan mula untuk buat proses kedua, iaitu lakukan kebaikan. Begitu juga kalau kita pernah dulu satu ketika ditinggalkan ayah kita, ditinggalkan mak kita, didikan kita mak dengan ayah mungkin tak sama macam orang lain, kita cuba banding-bandingkan, lupakan, maafkanlah mak ayah kita sebab mereka pun mungkin pernah mereka rasa tersilap dalam didik, tapi mungkin hayat mereka tak panjang. Dan tentu sekali mak ayah ni, kita ni bukan mak ayah mak saleh. Ini I'm sorry apa semua. Kita mak ayah kita orang Melayu, dalam alam Melayu ni begitulah. Nak sebut maaf tu payah. Baik sebut sorry ringan sikit kan. Nak sebut maaf tu payah. Jadi bukan mereka tak nak minta maaf pada kita, tetapi oleh kerana ada halangan-halangan tertentu. Yang kita kena terbuka hati kita supaya memaafkan mak ayah kita kalau ada mereka silap pada kita. Pun kalau mereka silap, kalau mereka tak silap, cuba bayangkan. Mereka tak silap apa-apa, kita yang silap. Kita marah pada ayah kita dengan asbab mungkin ayah kita tegas, mungkin sebab mak kita tegas, atau kita kata mak tu selalu ikut ayah. Apa abah kata ikut, itulah. Mak kata, iyalah abah kan suami mak, mesti kena ikut. Jadi kadang-kadang kefahaman kita salah dalam orang kata mengambil, adaptasi apa yang mereka sampai kepada kita dalam pendidikan tu menyebabkan kita rasa mak ayah kita ni buat salah pada kita. Maka kita cuba berkeras, berkasar pada ibu ayah kita. Ingat tuan-tuan semua, kalau Allah izinkan kita jaga mak ayah kita dalam usia tua, sempat kita jaga walaupun sekejap. Percayalah, walaupun setengah hari, walaupun 1 jam, walaupun 30 minit, sempat kita jaga ayah kita, mak kita di hujung usia kita. Pahala yang besar menanti kita. Sebab tu Nabi sebut, rugi sangat tadi tu, rugi sangat. Kalau orang yang ayah, ibunya masih hidup tapi tak menjadi sebab dia masuk syurga. Sebab ibu ayah ni adalah syurga buat kita. Semua kita kata kita rasa macam kekerasan dalam didik kita, ketegasan mereka tu sebenarnya adalah membuka peluang untuk kita dapat syurga. Maka sebab itulah anak yang bijak ialah anak yang sentiasa berlapang dadanya dengan apa saja kelemahan yang ada pada ibu ayah. Kerana kita kena ingat, ibu ayah kita pun adalah manusia dan kita tak tahu sejarah mak ayah kita. Mungkin kita tak pernah tanya mak dulu siapa, tok macam mana. Sebab kita tak kenal tok kita. Rupa-rupanya dahsyat tok kita dulu didik ayah kita, mak kita lagi teruk daripada kita terima. Jadi mungkin kita rasa macam kita kurang kasih sayang. Maka menyebabkan kita pun terkurang beri kasih sayang pada mak ayah kita. Tapi kita lupa. Sedar tak mak ayah kita dulu macam mana hidup mereka, derita mereka macam mana. Mungkin mereka dulu
mak ayah mereka tok kita dulu hidupnya tak ada kerja, tak ada pendapatan. Mungkin menyebabkan akhirnya jadi broken family, berpecah tunggang langgang. Mereka lebih teruk, mungkin berganda daripada kita, lalu menyebabkan mereka nak sampaikan kasih sayang kepada kita mungkin ada terkurang. Sebab bila ada terkurang pada mungkin belah ibu atau mungkin belah ayah, menyebabkan kekurangan yang nak bagi. Orang yang tak ada apa-apa nak bagi apa? Jadi kita kena terima dengan lapang dada kelemahan ibu ayah kita, maafkanlah mereka dan buatlah baik. Ada peluang berbuat baik, buatlah baik sampai ke hujung nyawa mereka atau hujung nyawa kita. Allahu Akbar. Penonton, berbuat baiklah, berbaktilah, bukan anjuran yang ustaz kata ataupun bukan saya, tapi ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, berbaktilah kepada ibu dan ayahmu. Kita berehat seketika, wahai anak, berbaktilah, kembali selepas ini. Para penonton, kadang-kadang dalam kita berbakti kepada ibu dan ayah kita, pastinya ada perkara-perkara yang kita sebenarnya bukannya nak marah ataupun nak berkasar, tapi berlaku. Dan ini juga antara benda yang saya selalu nasihatkan diri saya dan juga kepada mereka yang menjaga ibu dan ayah yang sakit. Sebagai seorang manusia, kita pun ada emosi. Tapi bagaimana kita nak uruskan emosi kita itu pun penting. Jadi ustaz, bila Allah kata janganlah sebut perkataan kepada ibu, jadi faham sangat kadang-kadang manusia ini pelbagai emosi. Jadi bagaimana kita nak jangan kata berkata fala taqul lahuma uffin tadi wala tanharhuma, jangan bentak, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik saja kepada mereka. Jadi ustaz, macam mana kita nak lawan? Sebenarnya nak suruh tak buat baik itu syaitan juga tu. Kita nak lawan emosi kita, hawa nafsu kita dan juga syaitan untuk kita ni ikut. Nak syurga bukan senang ustaz. Ya, betul. Syurga betul mahal. Terutamanya lebih mahal lagi kalau nilai yang diletak pada kasih sayang seorang ayah dan ibu, bagaimana kita nak balas. Memang tak masuk syurga sudah kita kalau nak kirakan apa yang kita balas pada mak ayah kita tak terbalas. Tu rasa kalau nilaiannya betul-betul di situ, susahnya kita masuk syurga. Maka sebab itulah Allah sebut fala taqul lahuma uff. Saya sebut tadi antaranya ialah apa mafhum yang rendah, apa yang mafhum yang tinggi, aulawi. Aulawinya maknanya kalau pun tak boleh, lebih dari itu tak boleh. Bahkan kalau kita pukul mereka jauh lebih tak boleh. Wala tanharhuma, jangan bentak. Maknanya jangan kita sanggah kata mak ayah kita. Abah ni, mak ni, mak lain, mak zaman bila, kami zaman moden, ni zaman gadget, zaman game apa semua. Itu tak boleh. Wa qul lahuma qawlan kariman, dan cakaplah dengan mereka dengan kata-kata yang mulia. Bukan kata-kata yang baik. Kalau kita sebut apa setengah ayat Quran sebut apa kata-kata yang hasanah, apa Allah sebut macam mana, apa ayat apa ada hasan, ada azim, tapi sini karima, mana kena cakap tu level lebih tinggi daripada cakap dengan manusia biasa. Maknanya kita cakap dengan mak kita, kalau perlu laras bahasa paling lembutkanlah bahasa kita. Sebab inilah syurga kita. Selagi mana ibu dan ayah kita masih ada, itu peluang untuk kita masuk syurga jauh lebih tinggi, lebih mudah berbanding orang yang tak ada mak ayah macam saya. Macam saya, Ustaz. Ya, kita tak ada mak ayah lah. Dan kita yang dah mak dah ayah dah pergi ni hanya terngiang-ngiang, teringat-ingat apa yang dah kita buat. Kalau kita pernah buat baik pada mak ayah kita, bertuahlah. Dan andai kata tak pernah buat baik ataupun kita pernah melakukan kekesaran pada mak ayah kita, minta ampunlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Jadi sementara masih hidup, kalau mak ayah kita dah tak ada, buat satu kebaikan, niatkan pada ibu ayah kita, mudah-mudahan itu sebagai ganti atas kekurangan yang pernah kita buat sebelum ni. Allahu Akbar. Itulah dia para penonton dan Ustaz. Di akhir perbincangan kita, wahai anak, berbaktilah Ustaz. Barangkali ada doa yang boleh kita tutupkan, boleh kita titipkan pada malam ini. Ya Allah Tuhanku, jika aku masih lagi diberi kesempatan untuk mereka yang masih ibu dan ayah, berbaktilah. Jika telah dah tak ada macam kita ni Ustaz, maka apakah yang boleh kita lakukan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina. Warhamhum kama rabbawna sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah.
Dosa kedua ibu ayah kami, ya Allah. Dosa ibu kami, ya Allah, ampunkanlah jika ada kekurangan dalam mendidik kami, ya Allah. Begitu juga dosa ayah kami, ampunkanlah, ya Allah, jika ada kekurangan dalam didikan terhadap kami, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua, ya Allah, ibu kami yang melahirkan kami, yang membesarkan kami, yang menyusukan kami, yang tidak pernah lena tidurnya kerana cuba melenakan tidur kami, yang tidak pernah kenyang perutnya kerana mengenyangkan perut kami, ya Allah, ya Rahman. Kasihanilah ibu kami, ya Allah. Jika ibu kami telah pergi, kami bermohon padamu, ya Allah, lapangkanlah kubur ibu kami, ya Allah. Ringankanlah seksa mereka, ya Allah. Ringankanlah, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, asbab mereka menjaga kami dengan baik sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa ayah kami, ya Allah. Ayahlah insan pertama yang melaungkan azan ke telinga kami. Insan pertama yang mengajar kami erti bertuhan kepadamu, ya Allah. Insan yang tidak pernah kering keringatnya kerana membesarkan kami, ya Allah. Kami bermohon padamu, ya Allah, ampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Jika ayah kami telah pergi mendahului kami, ya Allah, sekali lagi kami bermohon padamu, ya Allah. Lapangkanlah kubur ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosanya, ya Allah. Jadikanlah kuburnya satu taman di taman-taman syurga, asbab mereka mendidik kami dengan baik, dengan sempurna, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami insan yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu ayah kami selagi mereka hidup. Dan sudah mereka pergi, kami mohon padamu, ya Allah, permudahkanlah kami untuk melakukan kebaikan, untuk kami sandarkan pahalanya kepada kedua ibu ayah kami, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.